Okey, seterusnya kita sambung kepada hukum nikah yang kedua, itu wajibun. Okey, nikah kedua ni wajib. Bilakah perkahwinan itu menjadi wajib? Sini disebut, dia kata yajibu zawaju fi haqqi man wajada qudrata 'ala al-jima'i wan nafaqati wa khafa 'ala nafsihi min al-wuqu'i fi zina wa muqaddimatihi. Di sini dia kata wajib berkahwin pada hak seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan persetubuhan dan juga ada kemampuan dari segi nafkah belanja kahwin dan juga untuk membiayai isteri. Kemudian wa khafa, dan dibimbang atas dirinya daripada terjerumus kepada zina dan mukadimah persetubuhan. Jadi mukadimah zina. Jadi di sini kalau orang yang dari segi mampu, sihat tubuh badan, fizikal dan juga ada kemampuan kewangan dan dibimbang terjerumus kepada zina dan juga mukadimah zina, maka wajiblah dia berkahwin. Di sini kenapa wajib berkahwin? Wadzalika himayatan lidinihi wasyanatan li'ardihi. Kerana kalau dia berkahwin, dia dapat memelihara agamanya. Maksudnya agama ni itu bersih, dia tidak akan mencemari agama dia. Kalau dia berzina, dia telah merosakkan agama dia. Dia punya track record dia telah rosak. Tapi kalau dia berkahwin, dia dapat melepaskan nafsunya ke jalan yang betul. Maka itulah dikira sebagai memelihara agama. Dan juga wasyanatan li'ardihi. Dan juga kalau dia berkahwin, dia dapat memelihara maruah dirinya. Kerana kalau dia berzina, dia akan merosakkan, dia telah menconteng arang ke mukanya sendiri, dia telah memalukan diri sendiri, kan. Jadi kerana perbuatan ini adalah malu, memalukan. Jadi kalau dia berkahwin, perkara ini tidak akan timbul lah. Kalau dia takkan berzina, orang akan ingat sampai bila-bila. Kerana maruah ni ibarat seperti kaca, seperti gelas kaca. Ibaratnya, maknanya kalau lah gelas kaca tersebut jatuh, pecah berderai, kalau kita dapat susun balik, kita gam balik, jadi dapat membentuk semula gelas tersebut, tetapi dia punya retak tersebut masih ada. Itulah diibaratkan seperti maruah. Jadi wala syakka anna himayatud din wa siyanatul ardi min ahamil wajibat. Dia kata tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahawa memelihara agama dan juga menjaga maruah itu di antara perkara-perkara wajib yang terpenting. Dia kata فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَسْتَطِيعُ حِمَايَةَ دِينِهِ وَصِيَانَةَ عَرْضِهِ إِلَّا بِالزَّوَاجِ كَانَ الزَّوَاجُ فِي حَقِّهِ وَاجِبًا. Jadi kata sekiranya seorang lelaki itu tidak mampu untuk jaga agama dia dan memelihara maruahnya melainkan dengan berkahwin, maka jadilah kahwin itu pada dirinya menjadi wajib. Ini bagi lelaki. Okey, wa kadzalika mar'ah. Bagaimana pula perempuan? Kata begitulah juga dengan perempuan. Idza khafat 'ala nafsiha al-wuqu'a fi zina wajaba 'alaiha an-nikahu. Dia kata kalau bimbang dia terjerumus kepada perbuatan zina, maka jadilah perkahwinan bagi dirinya itu wajib. Ini bagi perempuan. Okey, jadi kalau lelaki senang nak kahwin, dia boleh minta dia pohon daripada dia meminang seorang perempuan. Tapi kalau perempuan macam mana? Kalau dia nak wajib nak menikah, macam mana dia nak buat? Maka inilah persoalan yang timbul di bawah ini. Persoalan yang timbul yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia kata wa kaifa taqumu mar'atu bizawajil wajib. Bagaimanakah perempuan itu nak melaksanakan kalau perkahwinan itu wajib bagi dirinya? Maksudnya ataupun dalam bentuk soalan yang lain, idza sara zawaj wajiban 'ala mar'ah kaifa taqumu bihi. Maksudnya kalau kahwin itu bagi ni wajib, maksudnya perempuan ni memang jenis tak boleh tahan nafsu dah, kena kahwin. Bagaimana dia nak selesaikan perkara ini? Macam manakah dia nak melaksanakan perkahwinan ini jadi wajib? Ta'ridu nafsa 'ala rijal, ataupun dia boleh menawarkan dirinya kepada perempuan, maksudnya dia menawarkan dirinya kepada lelaki, atau takhtubu rajul, ataupun dia pergi minang lelaki, kama yakhtubu ar-rajulu mar'atan, sebagaimana lelaki meminang perempuan. Macam mana nak selesaikan perkara ini? Kalau dia tu dah tak tahan dah nak wajib nikah, macam mana nak buat? Ini jawapan daripada Dr. Kadir Zaidan macam ni. Dia kata al-jawab al-mar'ati alla tamtani'a minhu idza taqaddama ilaiha ar-rajulu kuf'u li khidbatiha. Dia kata menjadi kewajipan kata perempuan tersebut, janganlah dia menghalang, dia enggan, dia menolak jikalau datang kepadanya lelaki yang sekufu meminangnya. Maksud janganlah dia menolak pinangan tersebut. Jadi dia kena terima. Kemudian wa'ala waliha, dan menjadi kewajipan kata walinya alla yamtani'a min tazwijiha,
Janganlah wali pula menghalang daripada mengahwinkan perempuan tersebut. Idza khatabaha rajulu akuf'u. Jikalau datang kepada perempuan tersebut lelaki yang meminang dan sekufu, wa radiyat bihil mar'ah, dan perempuan tersebut dia redha dengan lelaki yang datang meminang tersebut. Fa idza tana'at hiya, kalau perempuan tersebut dia enggan min az-zawaj, untuk berkahwin, min ar-rajul kufi, daripada lelaki yang sekufu, alladhi taqaddama li khitbatiha, yang datang meminangnya, au imtana'a waliyuha, ataupun wali pula enggan mengahwinkan perempuan tersebut. Jadi sekarang ni dia tu wajib kahwin, tapi bila ada lelaki datang meminang, dia pula menolak, ataupun wali pula enggan mengahwinkan perempuan tersebut, kana dhalika minha au minhu taqsiran, maka dalam keadaan ini terdapat bagi pihak perempuan itu ataupun daripada pihak walinya ada taksir, ada kecuaian fil qiyami bizawajil wajibi ala mar'ah. Ada kecuaian daripada pihak perempuan itu ataupun daripada pihak wali, kecuaian untuk melaksanakan perkahwinan yang wajib atas perempuan itu. Jadi wa ma'at taqsir fi ada'il wajibi al-ithmu ala muqassir. Jadi bersama berlaku kecuaian untuk melaksanakan kewajipan, maka timbullah dosa atas orang yang cuai. Jadi bermakna perempuan tersebut berdosa, wali juga berdosa kerana tidak melaksanakan perkara yang wajib ini. Inilah cadangan daripada Dr. Arkan Zaidan, jika sekiranya seorang perempuan tersebut dia dalam keadaan situasi wajib menikah. Kalau tak menikah, terjerumus pada zina, maka itulah yang dijelaskan oleh beliau tadi, caranya. Okey. Kemudian seterusnya haram. Okey, yahrumu az-zawaj fi haqqi man faqada al-qudrata 'ala al-jima' wa nafaqati wa adama ba'ithu 'alayhi wa dafi' ilayhi. Sekarang ni dia kata haram berkahwin pada diri orang yang tiada kemampuan untuk jima' dan nafkah. Maksudnya nak jima' pun dia tak sihat, tak mampu jima', mati pucuk contohnya, dan juga tidak ada mampu untuk membiayai belanja perkahwinan ataupun nafkah isteri. Okey. Kemudian wan adama ba'ith alaihi, maksudnya juga pendorong lain untuk menikah juga tidak ada sebab lain. Okey, wadafi ilahi, dan juga pendorong sama jugalah. Pendorong untuk dia nak kahwin ni memang tiada. Tak ada sebab untuk dia kahwin. Kemudian wa khafa in tazawwaja, dan dibimbang kalau dia berkahwin ay yaqa fil mahdhur, dia akan terjerumus kepada perkara haram pula, seperti kan yajida nafsahu mutarran ila kasbi rizqihi min tariqin ghairi masyru', seperti dia akan mendapati dirinya terdesak untuk mencari rezeki melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti mencuri, merompak dan sebagainya dengannya lah. Okey, fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi halah. Jadi apa perlu buat bagi lelaki ini? Maka wajib atasnya dalam keadaan ini alla yaqdum ala zawaj, jangan dia berkahwin. Untuk apa? Siyanatan li dinihi, untuk nak jaga agama dia, untuk nak memelihara track record agama yang baik, supaya dia tidak mencuri. Kalau mencuri, dia telah merosakkan agama dia. Hatta tatawaffara lahu asbabuhu, sehinggalah Allah SWT memberi sebab untuk dia boleh berkahwin. Contohnya sihat, ada duit dan sebagainya. Maksudnya berlaku perubahan lah dalam hidupnya. Au yaqdi Allah amran kana maf'ul, ataupun Allah menetapkan perkara yang begitulah. Maksudnya anda kata Allah tetapkan dia itu tidak berkahwin sampai bila-bila, maka itulah takdir yang telah Allah tetapkan bagi diri dia. Jadi sama ada berlaku perubahan, sihat, ada nafkah, maka berkahwin, ataupun maka itulah kedudukan terakhir baginya, makanya mungkin dia itu mati dalam keadaan tidak berkahwin, mati dalam keadaan bujang. Ini adalah lelaki. Okey, wa amma fil haqqi mar'ati, adapun perempuan pula, fayahrumu, haram menikah, liman alimat min nafsiha, kalau dia tahu dirinya itu adamul qiyam, dia tidak mampu melaksanakan dengan hukuki zauj, hak-hak suami. Kalau dia tahu dia tidak dapat melaksanakan hak suami dalam perkahwinan, wahiyya laysat bihajati ila zawaj, dan juga dia dalam masa sama tidak berhajat kepada perkahwinan. Tak perlu berkahwin, tak perlu suami untuk nak membiayai nafkah dirinya, tak perlu. Kerana kalau dia tahu kalau kahwin, dia tidak dapat melaksanakan hak suami yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang ini insyaAllah kita akan tahu hak suami tersebut bila masuk kepada tajuk yang berikutnya nanti insyaAllah pada masa akan datang. Jadi dalam keadaan ini perempuan ini haramlah dia berkahwin. Okey, seterusnya kita pergi pada makruh. Bagaimanakah makruh berkahwin?
Okey, makruh. Okey, yukrahu zawaj fi haqqi man faqada qudrata ala nafaqati wa huwa qadirun ala jima' wa la yakhsha ala nafsihi min al-wuqu' fi zina aw muqaddimatihi. Seterusnya makruh. Dia kata makruh berkahwin pada hak seseorang yang tiada kemampuan dari segi nafkah. Maksudnya tidak ada sumber kewangan untuk belanja nikah, untuk beri mas kahwin dan juga untuk membiayai nafkah kehidupan isteri lepas pada itu. Tiada kemampuan. Tapi dia kata wahwa qadirun al jima', tapi dia mempunyai kemampuan untuk melakukan persetubuhan. Kemudian wala yakhsha ala nafsihi min al-wuqu' fi zina aw muqaddimatihi. Dan juga dia tidak bimbang kata dirinya daripada terjumus kepada zina ataupun mukaddimah penzinaan. Jadi dalam situasi ini makruh laki ini dia berkahwin. Jadi wa yustahabbu lahu an yasbira, sunat bagi ni dia bersabar hatta yajida nafkah ala zawaj, sehinggalah dia mempunyai belanja untuk dia berkahwin. Jadi sunat dia bersabar sehingga Allah SWT merubah kehidupan diri dia merubah dirinya, kemudian ada belanja duit. Okey, likali subhanahu wa ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih. Maksudnya hendaklah orang itu menjaga dirinya. Maksudnya orang yang tidak mampu berkahwin dengan sebab tidak ada sumber kewangan, hendaklah dia memelihara diri, wal yasta'fifi, hendaklah dia menjaga dirinya daripada terjumus kepada perbuatan zina, sehinggalah Allah mengkayakan dia tu daripada kurniaannya. Maksudnya orang yang tidak mampu kahwin sebab tidak ada harta ni, jaga diri, hendaklah jaga diri, jangan melakukan zina, jangan melakukan mukadimah zina, sehinggalah Allah mengkayakan diri, Allah memberi rezeki kepadanya sehinggalah dia mampu kahwin. Okey. Wa kadzalika yukrah az-zawaj fi haqqi man wajada nafaqata walakin faqada qudrata 'ala jima'. Dan begitu juga makruh berkahwin pada orang yang ada nafkah, ada sumber kewangan, ada duit, tetapi dia tidak mampu untuk melakukan persetubuhan. Duit ada tapi mati pucuk pula. Jadi ini juga makruh. Wa inna ma qulna yukrah wa lam nakul yahrum fi haqqihi li'annahu qad yakunu muhtajan ilaihi lil mu'anasa wa khidmah wa tabil manzil wa ghairi dhalika min syu'nil hayah. Jadi dalam perkara ini bagi orang ini kita kata makruh. Kita tak kata haram pada dirinya orang macam ni, kerana boleh jadi dia tu berhajat kepada berkahwin kerana untuk mu'anasah, kerana ada peneman. Ni mungkin berlaku kepada orang-orang tua yang sudah tidak ada keinginan untuk melakukan persetubuhan, mungkin sebab dah tua ataupun sebab dia mati pucuk, tapi duit ada, mampu membiayai kehidupan isteri. Jadi dia berkahwin ni kerana nak ada peneman. Dan juga khidmah, mungkin ada isteri untuk memberi khidmat, untuk memasak, menguruskan kehidupan dia, gosok baju dan sebagainya. Dan juga watadbir manzil, untuk menguruskan rumah tangga. Wa ghairi dhalika, dan lain lagi daripada hak ehwal kehidupan. Jadi ini juga boleh berlaku juga pada khususnya bagi orang lelaki-lelaki tua lah. Okey, wajibu alaihi in arada zawaj. Jadi wajib bagi lelaki ini kalau dia mahu berkahwin, an yukhbira, dia kena beritahu man yaktubuha, kepada perempuan yang dipinang itu, li nafsi bihalihi, terhadap kedudukan dirinya itu. Maksudnya saya kahwin ni bukan kerana nafsu, bukan kerana seksual, tapi kerana nak teman saja. Fa in radiyat bihi zawjan, kalaulah perempuan tersebut redha, maksud dia bersedia untuk kahwin lelaki ini, alama bihi, dengan situasi yang ada pada dirinya itu, iaitu bukan kehendak kepada nafsu, bukan kerana seksual, fa'ala barakatillah. Semoga perkahwinan tersebut mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, wa yu'tabaru nikah makruhan fi haqqi mar'ah. Sekarang ni tadi sebut pasal lelaki, perempuan macam mana makruh. Dia kata wa yu'tabaru nikah makruhan fi haqqi mar'ah, dikira nikah itu makruh pada diri perempuan idza kana la tatuqu nafsuha ilaihi, kalau dirinya tidak ada keinginan, tak rasa nak menikah. Kemudian walaysat hiya bihajati ilahi, dan juga perempuan ini tidak berhajat kepada berkahwin min jihatin nafkah wariha, untuk orang lelaki membaik dirinya juga dia tak perlu, sebab mungkin dah ada duit sendiri dan juga tak teringin nak menikah, tak terasa nak menikah. Jadi kalau perempuan macam ni yang jadi tak terasa nak menikah dan juga tak perlu sesiapa membiayai hidup dirinya ini, maka nikah bagi dirinya itu adalah makruh. Wallahu alam. Jadi inilah 4 hukum perkahwinan yang asalnya sunat, kemudian wajib, kemudian haram, kemudiannya makruh. Dan ini adalah jadual perkahwinan tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.